Hello gang, welcome back to my YouTube channel. Padahal video pertama. So sebelum aku mulakan sebelum aku terangkan pasal Flutter ni, which is topik untuk video yang aku buat ni, aku nak terangkan ataupun introduce diri aku. The reason aku nak introduce adalah sebab aku buat ni kat YouTube channel. Aku buat video ni dan aku upload dekat YouTube channel. So, kebarangkalian untuk ada pelajar UiTM yang ataupun siapa yang mengambil sains komputer, jurusan sains komputer, kemungkinan melihat video ni. So, pertama sekali, sebab utama aku buat video ni adalah untuk tolong kawan aku. Member aku nama dia Haziq Aspiruddin. Dia merupakan seorang pelajar sains komputer di UiTM. So dia ada problem sebab dia bila korang di penghujung SEM untuk yang mengambil subjek sains komputer, bila korang di penghujung SEM, korang kena buat FYP. So FYP ni dia menggunakan tool yang nama dia adalah Flutter. Dan Flutter ni tak termasuk dalam syllabus, which means korang kena belajar sendiri. So dia ada masalah sikit sebab bila di dalam SEM akhir ni, dalam satu SEM ni untuk yang mengambil jurusan jurusan sains komputer, confirm korang tahu kan, yang satu SEM tu korang ada pelbagai jenis subjek. Korang kena belajar ni lah, kena belajar subjek ni, kena belajar subjek tu. So dia macam tak ada masa nak belajar Flutter lah. Dan dia macam agak risau. So aku mengambil inisiatif untuk buat video ni untuk dia. At the same time, aku turut berfikir kalau aku buat video ni untuk dia, alang-alang tu tak salah untuk aku upload, dan sesiapa yang ter search ataupun tiba-tiba keluar dekat suggestion yang mana possibility agak rendah sebab video baru kan, YouTube channel pun tak ada subscriber pun kosong. Kalau korang rasa terbantu dengan penerangan aku ni, korang suka dengan explanation aku ni, korang bolehlah subscribe ataupun komen ataupun share kat kawan korang yang juga memerlukan sedikit bantuan ataupun sedikit penerangan berkaitan Flutter. Dia sebenarnya aku bukan nak terang pasal Flutter je, banyak lagi benda aku nak terangkan. Contohnya, aku mungkin akan terangkan ajar C++, ajar Java untuk yang student-student yang baru masuk UiTM. So kalau diorang ternampak channel ni, ternampak video ni ataupun tertengok video dekat channel ni, mungkin kalau diorang rasa terbantu, itu satu pleasure untuk diri aku. So tanpa buang masa, aku akan terangkan pasal Flutter. Sama sekali, apa tu Flutter? Flutter ni adalah Google UI Toolkit untuk build beautiful mobile application ataupun web application menggunakan single code base, iaitu Dart programming language. Maksudnya single code base maksudnya korang tak perlu risau. Contoh, korang nak buat apps untuk iOS, untuk Apple kan, korang tak perlu nak belajar coding berkaitan iOS macam Swift, programming language dan sebagainya. Sama juga dengan untuk orang yang nak belajar buat Android application, mobile application, korang tak perlu nak belajar Java dan sebagainya. Tapi kalau untuk pelajar sains komputer, confirm korang akan belajar Java kan, sebab it's a requirement. So aku just terangkan pasal Flutter untuk mungkin newbie kan, yang beginner yang tak tahu. So itulah Flutter. Flutter ni Google UI menggunakan single code base. Maksudnya korang boleh buat iOS apps, korang boleh buat Android apps tanpa belajar programming language lain macam Swift untuk iOS ataupun Java ataupun Kotlin untuk Android Studio.
Flutter ni dia consist of two important part, which is SDK dan juga framework. Dan korang boleh baca kat sini SDK ni apa, framework ni apa. Korang boleh, kalau korang tak faham, korang boleh search Google. Aku rasa aku tak perlu terang lebih lanjut kot, sebab aku nak fokus untuk cara penggunaan dia. An important feature of Flutter is its simplicity. Flutter ni dia very simple, tapi at the same time dia sangat-sangat powerful. Berbanding korang boleh buat coding ataupun apps menggunakan Android Studio. Flutter ni pun menggunakan Android Studio, dia punya medium dia. Tapi Android Studio pun dia ada base coding dia, yang base system dia yang kau boleh buat untuk apps application. Tapi Flutter ni lagi bagus lah. Dia simple tapi sangat powerful. When using Flutter, remember that everything is a widget. So widget ni apa? Widget ni adalah element on a screen of Flutter app. Korang mungkin tak faham lagi, mungkin tak nampak widget ni apa. So nanti aku akan tunjukkan macam apa itu widget. View of the app screen depend based on developer's choice of widget usage. Structure of the Flutter app code is a tree of widget. Kalau korang still tak faham, tak apa. Nanti aku akan tunjukkan apa maksud tree of widget, apa maksud each element on the screen of Flutter app is a widget dan sebagainya. Sekarang benda pertama kita nak buat adalah kita nak install dulu Flutter ni, dan kita memerlukan 3 benda: Flutter SDK, Android Studio ataupun Visual Studio Code. Aku recommendkan Android Studio, dan satu lagi Git. So aku dah install dekat laptop aku. Untuk tunjuk kat korang, aku juga aku akan install dekat VMware. So seperti yang korang boleh nampak kat sini, aku punya Flutter ni still belum habis export. So kita abaikan dulu. So kalau korang nak install, korang boleh buka Flutter punya website. Sini Android Studio punya website, korang boleh download Android Studio. Boleh juga download Flutter SDK kat sini. At the same time, kalau tengok requirement dia, korang juga turut memerlukan Git for Windows. So korang tekan, nanti dia akan buka website Git dan korang install lah. Okay, so alang-alang Flutter belum habis export, kita akan pergi ke Android Studio Setup. So tekan next, and then next, install. So abaikan dia punya requirement. Kita just ambil requirement yang dia dah set up kan sendiri. Okay, so sekarang ni kita tunggu dia habis install. Nanti aku akan cut video ni, aku akan terus pergi skip kepada bila dia dah habis. So now kita pergi Git. Macam biasa sama juga, pergi dia punya kita just biarkan setup dia. So kat sini kita ada Windows Explorer integration, Git bash here, Git GUI here pun biar juga. Okay, next. Kat sini dia Git ni dia kata nak guna default editor yang mana kan. Ada Vim, kalau korang tekan kat sini ada Vim, Notepad++, Visual Studio Code, ada Atom. So aku sarankan korang pilih Visual Studio Code as Git default editor. So macam kat sini aku tak ada, so aku tak boleh. Tapi untuk korang nanti korang kena install Visual Studio Code juga. So aku tak ada, so aku tak boleh tekan, aku kena pakai Vim. Tapi untuk yang nak download, yang korang yang download nanti korang kena pilih, aku sarankan korang pilih Visual Studio Code lah. Aku dekat aku punya VMware ni tak ada Visual Studio Code, tak install lagi. So terpaksa lah pilih dia punya default editor dia tadi, which is Vim.
Mana mv. Alright. So next. Ni kita just biar pada let git decide. Ini git from the command line ni pun kita biarkan juga. Next. Ni pun kita biarkan sama juga. Ini dia kata use min tty ataupun ni korang kena pilih use Windows default console window Ni pun biar abaikan default. Ni pun dia punya default setup, biarkan. Biar next. Okay. Okay gang, so sekarang kita punya installation untuk tiga-tiga tool tadi dah settle. Pertama sekali Android Studio dah settle. Kedua Git dah settle juga. And lastly kita juga dah export kita punya Flutter folder Flutter. Kat sini aku dah buat satu folder baru, iaitu source. And then kat dalam ni aku export dekat sini. Dan before tu make sure bila korang export, jangan export dalam program file ataupun program file 66 ni, sebab dia ada certain sistem privilege yang korang akan ada tak dapat access. So nak mengelakkan problem tu exist, korang boleh buat folder baru and export dekat situ. So kat sini aku dah export. So lepas tekan folder Flutter ni, dalam ni ada Flutter underscore console lah, korang akan perasan. So bila korang tekan, dia akan keluar satu console, iaitu untuk Flutter. So kat sini korang boleh tekan macam-macam jenis command lah, macam yang tunjuk Flutter version, korang boleh tekan Flutter version ataupun Flutter Doctor. Tapi aku takkan tekan, aku tak tunjukkan sebab aku guna virtual machine dan dia agak slow, dan tak nak buang masa lagi. Aku tak nak buang masa, so kita boleh padam. So sebelum kita boleh guna Flutter dalam Android Studio ataupun dalam kita punya command prompt Windows, kita kena make sure kita dah edit dia punya variable path. Okay, kita boleh search, orang kena type env, dan kalau orang akan nampak ni, edit the system environment. So kat sini akan keluar system properties tau. System properties ni korang pergi dekat environment variable, and then kat sini korang akan nampak dua jenis variable, which is user variable dan juga system variable. Tak kisah, tapi kita akan buat dekat user variable, select path and then edit. So macam kat sini, kalau korang boleh nampak, aku dah letak satu environment variable untuk Flutter. Okay, so untuk korang boleh tekan new, dan dia akan buka new, dan korang boleh tekan browse. Bila korang browse, korang kena cari folder Flutter korang, which is dekat mana yang korang export tadi, which is dekat source Flutter, dan make sure sehingga bin korang klik bin sehingga bin, dan baru korang tekan OK. So nanti dia akan keluar macam ni dekat path variable dia. Korang tekan OK, and then OK, and OK. So lepas tu, bila korang tekan CMD, cuba korang type Flutter, dan dia akan keluar command yang sama macam kita guna Flutter console tadi. Kalau korang tak tukar dia punya path lagi, korang dia takkan keluar benda macam ni tau. Sebab dia akan keluar error. Yang Flutter ni is not recognized by the system. So sini macam korang boleh nampak, dia dah keluar manage your Flutter app development, dia dah ada. So maksudnya kita dah setting kita punya path, so settle. Boleh close.
And then before that, aku lupa bahawa kat sini kan tadi kan aku ada beritahu kita boleh tekan Flutter version, Flutter Doctor. So dekat command prompt tadi korang boleh tekan Flutter Doctor. Flutter Doctor ni sangat penting untuk check korang punya Flutter tool ni sama ada dia dah completely install ataupun ada certain yang tak install lagi. Dan sini korang boleh check dia akan running Flutter. Korang tunggu. Dan ala-ala tunggu tu kita akan pergi dekat sini Android Studio setup, tekan next, and then just tekan standard, and then kita pilih Dracula, next. Ini semua kita biar, kita tekan finish. Aku boleh bagi contoh dekat aku punya laptop. Dia akan tekan CMD, and dia aku tekan Flutter Doctor, ataupun sebelum tu Flutter version. So dekat Windows command prompt aku dia akan keluar Flutter version dia, version berapa yang aku guna. So sekarang ni dia tulis Flutter version 2.2.3. Now kita nak tekan Flutter Doctor. Flutter Doctor ni penting untuk lihat kita punya Flutter application kita Flutter software. So sini boleh nampak kalau dia error dia akan tulis tanda pangkah tau. Dia akan tunjuk tanda pangkah. So macam sini ada dua error, dua issues, which is Android license status unknown dengan Chrome dia cannot find Chrome. So dua error ni boleh diabaikan lagi tau. Tapi kalau dia akan ada certain error macam Android license status is still not accepted or macam tu, dan benda tu akan prevent installation dekat Android Studio. So nanti aku akan bagi korang boleh check cara nak settlekan benda tu. Aku akan bagi dekat GitHub. Korang boleh tengok situ. Dekat link nanti aku akan bagi GitHub link dan korang boleh tengok. So macam sekarang kita tunggu dia install. Okay, macam ni still error yang sama, unable to locate Android SDK, which is sebab aku tak install lagi Android Studio. Sini dia kata cannot find Chrome, which is the same juga sebab aku tak ada Chrome. Aku guna Microsoft Edge, which is not Chrome tapi dia menggunakan Chromium. Okay, sekarang Android Studio dah habis install. So sekarang ni apa kita perlu buat, kita pergi dekat plugin. And then dekat plugin ni korang akan nampak Flutter. So korang just tekan install and then just accept. And then akan keluar required plugin tau, di mana bila korang install Flutter ni dia required dat juga. So korang just tekan install je. Ni adalah untuk Android Studio version baru tau. Untuk version lama korang dia berbeza sikit. Tapi rasanya benda tu tak berapa penting kot. Kalau korang tak tahu, tak jumpa nak install Flutter dekat mana, Flutter plugin dalam Android Studio version lama, korang boleh komen dan aku akan bagi dia punya penyelesaian dekat GitHub. Okay, so sekarang dah settle, dia suruh restart. Just restart IDE and then restart. Okay, sekarang lepas restart tu korang akan nampak perubahan which is dia akan keluar create new Flutter project. So sini korang nampak benda baru which is create new Flutter project. So next video kita akan mula setting emulator dan juga explore a little bit of Flutter.